بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton di rumah, muslimin, muslimat, selamat datang ke program Hubbul Quran, Cinta Al-Quran. Dan selamat berpuasa, dan begitu juga insya-Allah kita akan berbuka dengan program kita pada hari ini adalah tentang mukjizat kurma tadi. Nabi SAW bersabda, "Baitun la tamra fihi jia' ahluhu." Di mana penghuni rumah jika tidak mempunyai kurma, maka ahli keluarganya akan kelaparan. Mengapa Nabi sebut perkara tersebut? Mana sekurang-kurangnya kalau tidak ada apa pun makanan di rumah kita, sekurang-kurangnya ada beberapa biji kurma untuk menahan lapar. Begitu juga apabila kita sibuk bekerja, kadang-kala kita tak sempat nak makan, tapi sekurang-kurangnya kita ada 3 biji, 5 biji kurma. Ataupun dalam kita musafir berjalan jauh, mungkin kita sukar untuk mencari makanan, maka sediakanlah kurma sebagai bekalan. Maka hadis ini menunjukkan betapa pentingnya di dalam rumah perlu ada buah kurma, kerana kurma ini sebenarnya dia bukanlah hanya buah-buahan sahaja namun ia adalah makanan yang boleh mengenyangkan. Sebagaimana dikatakan, ia juga termasuk dalam nutraceutical, maknanya makanan yang berfungsi, yang boleh menjadi obat. Kerana dikatakan dalam riwayat Ibn Qayyim Al-Jauzi bahawa kurma dapat menguatkan hati kita dan menenangkan saluran usus kita dan meningkatkan sperma. Bagi mereka yang mungkin belum ada zuriat, insya-Allah amalkanlah, budayakanlah memakan kurma. Namun bukan semua kurma yang menjadi pilihan kita superfood. Ketika bulan Ramadan, Nabi berpesan kepada kita bahawa sesiapa sahaja yang memakan 7 biji kurma pada pagi ketika perut lapar, maka nescaya tidak akan terkena keracunan makanan ataupun sihir. Maka tentunya kita akan bertanya, mengapa kurma ajwa aliyah? Menurut satu kajian secara saintifik telah dibawa ke makmal, akhirnya mereka mendapati bahawa pada kurma ajwa itu ada satu mineral yang boleh menguatkan mata kita, dan permainan sihir sasarannya adalah mata. Dan dikatakan juga oleh Ibn Majah, ajwa, bahawa kurma ajwa ini minal jannah. Kurma ajwa ini adalah daripada syurga. Kurma ajwa ini adalah daripada syurga.
Maka itu hendaklah kita sentiasa berusaha mencari kurma yang terbaik. Bukan hanya memakan kurma sahaja, bahkan kurma kualiti yang baik akan memberi kita kesihatan. Menurut sejarah dalam surah Maryam ayat 25-26, ketika Maryam sedang hamil mengandungkan Isa ibnu Maryam tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam alaihi salam, tusaqit alaiki rutaban janiyan fakuli washrabi wa qurri ainan. Maka goncangkanlah pangkal pohon kurma itu, nescaya akan gugurlah padamu kurma yang segar, yang masak. Makan dan minumlah dan bersenang-senanglah. Maka inilah yang mana dikatakan menurut satu kajian bahawa dikatakan nothing is better for the women confined in childbed than dried dates and fresh dates. Tidak ada makanan, buah-buahan yang lebih baik ketika wanita sedang berpantang ketika melahirkan anaknya, sama ada kurma kering ataupun kurma muda ataupun jus air kurma tadi. Seterusnya daripada Amr ibn Maimun mengatakan khasiat tentang tahnik bayi yang baru lahir tadi. Dikatakan pada satu ketika aku telah mendapat dan Amr bin Maimun mengatakan bahawa tidak ada makanan yang lebih baik bagi wanita yang sedang dalam berpantang melainkan kurma. Di antara hikmah yang telah didapati dalam kajian-kajian ini dikatakan there is medical wisdom. Di sana ada keajaiban ataupun rahsia-rahsia perubatan bahawa buah ini yang daripada pohon kurma dapat mengatasi berbagai macam buah-buahan ketika seorang itu berada dalam labor ward nak melahirkan anak. Dan dikatakan juga bahawa buah kurma ini yang daripada pohon kurma, rutab ni kurma yang muda, dikatakan bahawa it contains a substance, dia mempunyai satu substance yang menyebabkan saluran rahim akan contract, bergegar ataupun, dan dia boleh menguatkan rahim, dan begitu juga otot-otot yang terdapat pada rahim yang membantu melancarkan dan memudahkan seorang wanita ketika hendak melahirkan, menurut Dr. Yusuf Ahmad dalam kitabnya The Islamic Guidelines on Medicine tadi. Dan seterusnya dikatakan bahawa kemukjizatan Nabi SAW bagi kita yang sedang berpuasa 10 jam, 12 jam, di mana perut kita, badan kita memerlukan satu makanan super yang boleh memberi tenaga yang segera. Maka di antaranya adalah buah kurma, kerana dia mengandungi beberapa elemen kalsium, nikotin acid, iron, vitamin B1, B2 dan begitu juga vitamin A. Semua ini dapat membantu ketika kita berbuka puasa, memberi tenaga yang segera. Sebab itu dikatakan dianjurkan kita berbuka puasa dengan kurma. Namun kita boleh gandingkan kurma ini dengan buah-buahan yang berair. Contohnya seperti buah semangka, kerana Nabi SAW sering menggadingkan memakan kurma muda dengan buah semangka. Ataupun digalakkan juga kita berbuka puasa dengan makanan-makanan yang ringan, seperti sup labu, ataupun buah labu, dan apa-apa saja buah-buahan dan sayur-sayuran. Mengapa kita digalakkan untuk senantiasa mengamalkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum kita menjamu makanan yang berat? Apabila kita memakan buah-buahan, sayur-sayuran, dia akan memberi alkaline pada tubuh badan kita. Apabila kita memakan buah-buahan dan sayur-sayuran
sebelum makan tengah hari, sebelum makan malam. Ia akan membuat kandungan alkaline tubuh badan kita lebih tinggi. Kemudian itu barulah kita makan makanan yang berat seperti protein, daging dan sebagainya. Seterusnya kita lihat mengapa kita digalakkan berbuka dengan buah kurma dan gandengan dengan buah-buah yang berair. Di antaranya dikatakan kalau mengikut fakta-fakta nutrisi, terdapat 75 gram karbohidrat dalam buah kurma, air 20 gram, fiber 2.4, protein dan fats, dan begitu juga fosforus. Dan sebagaimana saya katakan, buah kurma juga mengandungi 65 mg kalsium, nikotin acid, iron, besi, zat besi, vitamin B, vitamin B2, B1 dan A. Jadi tentunya buah kurma ini mengatasi segala macam buah-buahan yang terdapat. Barulah kita gandingkan. Namun ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana mereka yang penderita diabetes tadi? Adakah mereka boleh makan buah kurma ketika berbuka? Maka saya nasihatkan sebelum nak berbuka, dia rendam 3 biji, 5 biji, 7 biji kurma dengan air selama 15 minit agar kandungan gulanya akan turun. Jadi itu amat sesuai untuk mereka penderita diabetes agar tidak meningkatkan dia punya kadar gula tadi. Dan seterusnya dikatakan bahawa kurma kering itu dia dapat menguatkan kita punya liver ataupun hati. Dia memberi ketenangan kepada saluran usus kita dan meningkatkan sperma. Dan begitu juga dikatakan ketika kita mengambil buah ini yang segar, ia dapat memberi ketenangan bagi mereka yang mengalami kerongkongan ataupun sore throat tadi. Buah kurma juga boleh memberi immunity, pencegahan terhadap kanser kerana dia mengandungi magnesium atau mineral yang dinamakan magnesium. Di antara kurma kering adalah di antara buah-buahan yang sungguh lazat dan nutrisi. Lebih-lebih lagi apabila kita makan ketika berbuka puasa tadi. Seterusnya, di antara beberapa kandungan-kandungan nutrisi atau fakta-fakta nutrisi yang terdapat pada kurma ajwa. Yang pertama, kurma ajwa ini mempunyai kadar yang tinggi mencegah ataupun melawan penyakit ataupun dia fighting antioksidan. Yang kedua, dikatakan bahawa kurma dapat membantu seorang wanita ketika berada dalam ward labor secara tabi'i, secara natural. Dia dapat melahirkan anaknya tanpa apa-apa kesukaran. Yang ketiga, kerana kurma ini dia kaya dengan vitamin-vitamin sebagaimana yang saya sebut tadi, vitamin B1, B2, A dan sebagainya. Yang keempat, kurma mempunyai pemanis ataupun natural sweetener. Kita tak perlu menggunakan gula ataupun apa-apa campuran-campuran gula yang dibuat artificial sugar, tidak memerlukan. Apabila kita minum teh kosong, kopi kosong, yakni kita dapat gandingkan dengan kurma tadi. Dan begitu juga kurma dapat membantu kita melancarkan pembuangan air besar kerana ia tinggi kandungan fibernya, begitu juga kaya dengan proteinnya, dan ia dapat memberi tenaga segera bagi mereka yang berpuasa. Jadi maka itu kita hendak menggalakkan ahli keluarga kita membudayakan makan kurma kerana ia adalah merupakan nutraceutical, ia merupakan nutrisi yang boleh menjadi obat, memberi tenaga, dan boleh memberi kita tenaga segera, lebih-lebih lagi ketika kita sedang berbuka. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita bersedia menyediakan buah kurma
sebelum kita berbuka dan membudayakannya di dalam kehidupan kita, dan kita gandingkan dengan buah-buahan yang berair seperti buah semangka, honeydew dan begitu juga buah labu tadi. Maka itu teruskanlah sidang penonton yang dirahmati Allah. Teruskan bersama kami sehinggalah azan maghrib berkumandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Okay, Alhamdulillah ramai juga hari ini yang menderma, dan insyaAllah semua sumbangan anda semua akan kita memberi kepada orang yang memerlukan. Terima kasih kepada semua yang menderma. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, apa di dalam sampul surat yang ibu bawa? Ibu hendak ke mana? Wang derma. Ibu hendak ke Jamiah untuk menderma. Jamiah kini ada khidmat menderma dalam talian. Lebih mudah dan selamat. Mari saya uruskan. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Lama kita tak jumpa. Kau nak ke mana? Aku nak ke Jamiah untuk menderma. Wah, kau nampak semakin sihat. Syukur, doktor pun cakap begitu. Berkat suka menderma tu, aku pun nak ke Jamiah ni untuk menderma. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Tahun ni, sudah lebih 30 tahun Haji Hussein menderma dengan Jamiah. Ini derma saya untuk tahun ini. Derma Tuan Haji Hussein tahun ni 2 kali ganda dari tahun lalu. Syukur, rezeki saya semakin bertambah. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jamiah Singapura mengucapkan selamat berbuka puasa. Terbitan produksi Jamiah Singapura.